Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Semua boleh dengar suara saya? Okey, dengar. Okay. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini, first of all, saya mengucapkan terima kasih kepada EDTech memberi peluang kepada saya untuk berkongsi mengenai Google aplikasi. Okey. Pada hari ini, saya lebih nak berkongsi dengan rakan-rakan dalam penularan wabak COVID-19 ni. Kita jangan jadikan alasan untuk tidak mengajar para pelajar kita. Kita boleh ada berbagai cara untuk berhadapan dengan para pelajar kita walaupun bukan secara fizikal. So pada kali ini saya nak berkongsi tentang Google Site di mana kita biasa tengok blogspot, kita biasa tengok Facebook, kita biasa tengok portal TA dan sebagainya. Itu dibina menggunakan Google Site. Sebab kalau cikgu-cikgu buka portal DL, dia memang dibina berdasarkan Google Site dan dan dalam PDPC itu kita boleh menghasilkan juga kita punya slide sendiri. Okey, di sini saya presentkan. Okey. Di paparan skrin cikgu sekarang, ini adalah Google Site yang saya bina malam tadi khas untuk kita PSC pada pagi ini. Okey, sekejap lagi untuk sepanjang 2 jam ini, saya akan meminta cikgu-cikgu untuk membina sekaligus site cikgu masing-masing mengikut subjek lah. Okey, pertama sekali objektif kita pada kali ini adalah yang pertama adalah melihat kepada kelebihan Google Site sebagai medium pembelajaran atas talian. Yang kedua mengenali dashboard dan juga dashboard Google Site. Yang seterusnya membina sistem LMS sendiri mengikut subjek. Dan yang keempat berkongsi sistem pengurusan. Selain daripada kita ada kod unik yang cikgu-cikgu perlu catatkan, saya juga akan meminta cikgu-cikgu untuk berkongsi untuk melihat sama ada site cikgu itu mengikut apa yang dikongsikan ataupun tidak. Okey, yang pertama. Okey, Google Site merupakan ruang maya yang boleh digunakan sebagai laman web untuk aktiviti-aktiviti pembelajaran. Kalau sebelum ini kita ada quizzes, kita ada form, kita ada Google Doc, Google Sheet dan sebagainya kita kongsi dengan para pelajar kita dan ianya kekal dalam Google Drive. Why not kita masukkan semua data kita itu ke dalam Google Site dan para pelajar boleh capai bila-bila masa. Sebab yang menariknya Google Site ini cikgu-cikgu, dia kita boleh convert terus menjadi aplikasi .apk di mana para pelajar dia tak perlu lagi, bukan .apk, dia terus convert kepada Android ataupun iOS. So dia akan terus ada di handphone mereka tanpa menggunakan apa-apa storage. So bila mereka klik ke laman web tersebut ataupun ikon LMS ini, mereka akan terus dapat site tersebut tanpa perlu lagi type apa-apa coding. Okey, sebab yang pertama Google Site tu bebas. Setiap kali aplikasi dalam Google Sheet yang saya sebutkan tadi, Google Doc, Google Sheet, Google Form, quizzes dan lain-lain aplikasi, dia boleh di-embedkan dalam Google Site dengan mudah. Sekejap lagi cikgu akan buat, saya mohon agar cikgu-cikgu berharaplah menggunakan laptop sebab kita boleh terus hands-on dan cikgu boleh present terus desktop cikgu sekejap lagi. Okay, next. Ini ada kelebihan tambahan dia di mana dengan menggunakan Google Site tidak ada pengaturcaraan, tak ada coding ataupun tak ada kemahiran yang khusus. Kalau cikgu pandai guna PowerPoint, maksudnya cikgu boleh buat Google Site dengan cantik dan lebih menarik lah. Site ini juga untuk memaparkan kerja pasukan cikgu. Di samping cikgu-cikgu membina site cikgu boleh berkongsi dengan ahli panitia yang lain
di mana mereka juga boleh menyumbangkan bahan PDPC mereka untuk dikongsi bersama dengan para pelajar. Dan kandungannya secara automatik di mana apabila cikgu ubah di Google Doc, dia tak perlu lagi cikgu pergi ke Google Site untuk ubah. Dia akan automatik ubah sebab ianya adalah satu kolaborasi yang yang menarik daripada Google Sheet ini. Tema yang dicipta juga teliti mengikut kandungan cikgu dan dia ada beberapa tema yang boleh cikgu pilih sekejap lagi dan ianya boleh dioptimalkan mengikut tablet cikgu ataupun desktop. Saya akan tunjukkan sekejap ya. Okay, ini Google Site yang belum lagi dipublish. Okay. Saya akan previewkan site ini. Okay. Ini adalah menggunakan tab laptop. Dia akan keluar begini. Dan sekiranya pelajar nak membukanya menggunakan handphone, secara landscape-nya begini. Dan secara horizontal, secara landscape-nya begini. So, tak ada apa yang kita ciptakan boleh dicapai di semua jenis gadget. Okay. So, yang kedua, kita mengenali dashboard Google Site. Okay. Kalau dibuka Google Site ini, yang first dia dekat sini, dekat sidebar ini sebelah kanan, sebelah kiri atas, dia akan mencatatkan page-page yang kita bina. New page yang kita akan bina satu persatu. Yang tadi adalah home ataupun yang saya ubah menjadi utama. Ini pra pendaftaran tadi. Di mana saya tahu tadi 2 jam sebelum kelas kita bermula, Cikgu Pen dah masukkan link dan ini adalah peserta kita pada hari ini. Seperti yang Cikgu Jenny bagi tahu, maklumkan di awal-awal tadi, hanya 250 orang ini sahaja yang akan diberi sijil selepas habis perkongsian ini. Dengan syarat 250 orang ini menulis ataupun mengisi form untuk ECJ bersama-sama dengan kod rahsia kita. Kod unik lah, saya panggil kod unik. Okay, so sebelum saya teruskan, saya akan bagi kod yang pertama pada kali ini. Tolong jangan tulis dalam chat Okay, kod kita yang pertama pada hari ini adalah semuanya huruf kecil. Ada masalah lagi sekejap saya tengok ada masalah di chat room. Okey, kalau cikgu tak nampak muka saya, memang sekarang saya tengah presentkan tentang Google Site. Cikgu klik dekat klik kat bawah tu ada muka saya. Sekarang site ni adalah bertajuk senarai peserta. Okey, untuk sekarang saya akan memberikan kod yang pertama kita. Kod ini akan diberi dalam bentuk verbal, dalam bentuk visual juga. So, kita ada lebih kurang 3 kod pada hari ini. Kod kita yang pertama adalah semua huruf kecil, semua rapat, tanpa sengkang, tanpa apa-apa simbol. Kodnya adalah E2020. Saya ulang kembali. Kod kita pada hari ini adalah E2020. Cikgu bolehlah catatkan di mana-mana. Sementara kod yang kedua dan yang ketiga saya akan beri sekejap lagi. Okey. Kita dilihat di sini senarai peserta. Okey. Kita boleh benam seperti yang saya beritahu tadi, kita boleh embedkan Google Sheet ke dalam kita punya site tanpa perlu saya ubah apa-apa. Apabila cikgu contoh tadi, cikgu dah isi Google Form dan ianya di-embedkan dalam bentuk Google Sheet dan dia terus ada di sini. Saya tak perlu ubah, saya tak perlu pergi dekat Google Sheet untuk ubah dan sebagainya. Okey. Objektif kita yang pertama, kenali dashboard. Okey. Kenali dashboard, saya akan ambil yang ini. Okey. Yang di atas ini, site home-nya adalah utama tadi. Kalau di sini ada edit logo. Sekejap lagi cikgu akan buat saya bagi penerangan dahulu.
Dan di sini adalah senarai-senarai page yang kita sediakan. Di bahagian atas adalah tajuk dan di bawah ini kita bebas memasukkan gambar, tulisan, text box, image ataupun embed daripada mana-mana link, YouTube, Wikipedia, laman web universiti dan sebagainya. Dan juga kita boleh masukkan semua aplikasi-aplikasi dalam Google Drive. Jika dilihat di bawah ini, dia ada 6 jenis layout dan ada 13 lagi item satu per satu. Collapsible text adalah di bahagian ini. Table of contents, kiranya dalam satu set ini ada banyak banyak maklumat, kita boleh jadikan dia table. Kalau macam ini saya tak buat table sebab saya nak nampak dia nampak flow sahaja ke bawah. Image carousel ini adalah kalau kita tengok biasa dekat web yang ataupun dalam Facebook kita, daripada satu site email ke satu site email, kita akan satu persatu kita akan guna sekejap lagi. Button, divider, link YouTube, calendar. Ni yang hebatnya Google Site ni sebab kita boleh linkkan site kita dengan kalender kita. So apa? So para pelajar bila contoh kita bagi dia tugasan dalam Google Classroom, kalender itu kita masukkan juga dalam Google Site ini. So mereka boleh tengok, oh selain daripada kalender di handphone mereka ada reminder, di PLC di Google Site mereka pun ada kalender ataupun map. Map ni biasanya kita akan gunakan untuk buat site sekolah, site perniagaan, di automatic link daripada Google Map. Doc, site, sheet, form dengan chat ini, semua ini daripada Google Drive ini. Okey, yang kedua page. Okey, yang sini yang kita akan buat menambahkan page utama dan juga set-set page yang ada. Di samping itu kita juga boleh menambahkan contoh bawah pra pendaftaran ini saya nak masukkan bawah dia site yang lain. Kita boleh tekan tambah dan tambah new page dan kita boleh letak ke bawah dia. Dan kita boleh tambahkan add sub page. Okay. Next, ada theme. Ini yang diberi yang free adalah ada lebih kurang 6, 2, 4, 6 theme yang sesuai untuk kita punya PTPC. Tak ada masalah cikgu, walaupun dia ada 6 theme di sini, kita boleh ubah theme ini ikut kesesuaian, ikut kreativiti cikgu-cikgu nanti. Okey, ini adalah next. Di bahagian atas ini undo redo. Ini untuk sesi preview yang saya tunjukkan tadi dan ini adalah copy link bagi set ini. Ini sekiranya yang saya beritahu tadi, di mana site ini kita boleh share dengan rakan-rakan dalam panitia kita just share dengan rakan-rakan. Dan sekarang ni, okay, saya sharekan dengan diri saya sendiri dengan edit dan juga MOE. Dan juga di sini ada butang setting untuk more dan habis kita buat baru kita akan tekan publish. Okey, itu sahaja untuk penerangan bagi mengenali dashboard dan saya berharap selepas ini kita akan terus buat tutorial hands on terus. Okey, yang pertama cikgu pergi ke new tab. Cikgu pergi ke new tab dan typekan Google Sites. Saya akan typekan dulu. Ada dua cara untuk membuka Google Sites ini. Yang pertama kita type carian di Google Sites dan yang pertama yang nombor satu itu kita akan pilih. Ataupun yang kedua caranya adalah daripada kita punya Google Sheet itu 9 titik di kanan atas itu kita klik dan pilih site. Logo site itu warnanya warna biru. Puan Norma beritahu suara saya tak jelas. Sekarang dah okey tak?
Okey. Kiranya dia cikgu dah buka ke pada Google Site. Cikgu Suzy. Okey, tekan new, tekan tambah di belakang new tab. Tambah ini dan type Google Site. Saya buat bersama-sama dengan cikgu. Google Sites. Dan pilih Google Sites Sign In. Jadi dia akan keluar ini. Tekan create. Dan namakan site cikgu. Kalau contoh sekarang site saya pengajian am. Dan kalau kita lihat name your site ini dia akan automatic jadi site location kita. So dia akan jadi address untuk site kita. Select team. Ada pelbagai team di sini. Untuk saya ambil team bunga sakura contohlah. Ataupun saya ambil dan saya tekan create. Dan saya tunggu dahulu. Cikgu-cikgu dah dapat dulu buka dan create. Okay, kita akan tengok. Okey, betul. Paparan skrin mungkin berbeza mengikut pada cikgu punya site. Cikgu Nurul laju. Okey, step yang pertama cari Google Site dan tekan create. Kalau yang dah cikgu boleh. In classic new site tak ada masalah cikgu. Pilih mana-mana saja. Cikgu Rabiatul. Tak ada masalah. Cikgu boleh tekan klasik, cikgu boleh tekan new site. Saya akan buka site barulah. Untuk lebih mudah. Puan, Ya saya. type Google Site and then sign in kan? Ya saya tak dengar. Type Google Site Ya saya. and then sign in. Ya betul. Sign in. Boleh saya tahu cikgu gunakan domain apa tu? Maksudnya, Yes, domain apa tu? MUIDL ke? saya tak faham yang tu. Akaun email apa cikgu gunakan? Email, Yahoo, Oh, saya Gmail. Gmail lah. Cuba dulu. Okay, sampai saya menunggu tunggu rakan-rakan yang lain untuk membuka Google Site masing-masing. Assalamualaikum Puan, saya tak dapat lah Puan. Tak dapat mana tu? Saya tak boleh buka yang new Google Site tu. Ni Google Site. Okay. Ya.
Sekejap ya. Cikgu Syukin, apa beza Google Site dengan blog? Tak ada masalah, dua-duanya benda yang sama. Cuma Google Site ini disediakan dalam portal cikgu. So kita boleh gunakan secara percuma, dan kalau kita tahu kita punya Google Sheet untuk MOEDL memang percuma. Kalau blog email biasa, kita cuma dihadkan sebanyak 15 GB sahaja. Ya, soalan yang tadi Puan, saya tak nampak nama yang bercakap tadi. Okey, tak boleh buka Google Site. Okey, saya mulakan kembali. Ya, buka new tab. Cikgu-cikgu nampak kan saya punya tab di sini. Tekan new tab. Kalau dilihat di bahagian atas ini ada 9 titik. Klik 9 titik tersebut dan cari Google Site. Nah ini. Tanda warna biru, putih. Headernya warna kelabu. Dia hanya tulis situ sites. Okey. Di bahagian kalau kita tekan create ini ada dua. Classic site, new site. Tak ada masalah. Cikgu boleh tekan ke mana-mana saja. Contohlah saya tekan classic site. Dia akan keluar yang ini. Sekarang saya dah guna contoh, saya create new site. Dan dia akan keluar yang ini. Sama seperti yang tadi. Dah ada tak yang begini? Siapa yang dah ada, sila check kan dia. Saya nak tengok berapa ramai yang dah masukkan. Betul-betul kod apa? Saya tak ada kod. Saya tak ada bagi kod lagi. Saya cuma bagi kod unik je tadi. Satu je. Ini kita yang pertama tadi secara verbal. Untuk membuka Google Site ini tak perlu apa-apa kod je cikgu. Okey, Alhamdulillah dah ramai dah yang masuk. Dah dapat dah. Tak nampak perkataan create. Okay. Cikgu Tiong menggunakan apa ni? Laptop ke apa ni? Cikgu Tiong, on mic please. Cikgu Tiong. Cikgu Tiong. Cikgu Tiong tak ada. Puan, Ya saya. ulang saya, yang siapa cakap? 9 titik tadi. Siapa cakap tu? Saya tak nampak. Saya konfirmasi. Ya, nak on apa? Mula apa tu? Ulang yang 9 titik tadi. 9 titik tadi. Saya dapat dah 9 titik. Okey, tadi dekat Google ni kan? Ya, Okey, bahagian kanan atas. ya. Okey, klik dan cari site. Kalau kat bahagian contoh saya dah ada kat atas ni. Kalau cikgu tak ada, cikgu scroll sampai ke bawah. Dan dia akan ada. Okey, okey. Okey. Tulis site. Dan create new site. Dan dia akan keluar begini. Tak ada masalah Cikgu Nora, boleh catat je dalam buku nota sebab itu pun boleh jadi evidence kita pada hari ini. Kalau yang menggunakan handphone memang susah. Saya dah pernah cuba buat site ni guna handphone, memang tak dapat. Melainkan kita jadikan sebagai desktop view. Ya saya. Wah, saya punya 9 titik tu tak ada lah apa site tu. Menggunakan Google Sheet ke? Google, Gmail. Menggunakan Gmail. Gmail, kalau tak ada Gmail maksudnya kita kena type di Google. Cara yang pertama tadi, type di Google. Lepas tu saya dah type tapi dia tak boleh nak klik yang klik plus new site tu. Tak boleh tekan di new site. Ya. Okey, sekejap ya. Ada cara lain tak? Okey, sekejap saya tunjukkan yang menggunakan Gmail Saya tukar sekejap rakan-rakan yang lain. Saya stop presenting ini, saya tunjukkan untuk yang Gmail khas untuk cikgu ni sekejap ya.
Okey, tak ada masalah sekiranya cikgu menggunakan akaun Gmail lah dan sebagainya, sebab walaupun dia tak ada juga search, ini saya buka ni adalah menggunakan akaun Gmail saya. Bila saya type ke Google Site, dia akan keluar paparan begini dan klik di bahagian kiri di atas ini dan create a new site. Tak ada masalah, kita masih lagi boleh membina site kita sendiri ataupun dengan cara di bahagian tambah kanan bawah. Ada tambah create new site. Dan kita akan create site kita seperti biasa. Tak ada masalah je kot. Kalau yang mana bermasalah untuk membina site ini, hanya buat catatan sahaja dahulu dan kita akan buat evidence berdasarkan buku catatan pun boleh juga. Sebab itu cadangan saya untuk perkongsian saya pada kali ini, saya lebih menggalakkan cikgu-cikgu menggunakan laptop. Okay, next. Terusnya kita akan, namakan yang page title ini sebagai home cikgu dan namakan site-nya sebagai site untuk cikgu pada kali inilah. Mungkin bagikan nama subjek. Dan kalau di type di sini, di atas dia akan auto type bagi kita. Dan saya mohon cikgu-cikgu sementara saya melayan rakan-rakan yang masih belum masuk, cikgu-cikgu mohon di bahagian bawah ini menulis biodata masing-masing. Caranya adalah pertama insertkan teks, insertkan image, insertkan import kalau cikgu-cikgu ada YouTube channel, dan insertkan drive apa-apa saja di bahagian atas ini, di bahagian paparan cikgu untuk mengenali diri cikgu. Contoh di sini saya cikgu boleh insertkan, contoh cadangan saya adalah cikgu boleh insertkan muka cikgu sendiri, gambar cikgu, profil cikgu dan juga biodata cikgu. Sedikitlah untuk di bahagian ini. Sementara itu, siapa lagi yang masih belum masuk, boleh PM di sini dan saya akan guna Fazana. Ya betul, macam buat blogspot benda yang sama. Cumanya kalinya guna site ini dia boleh diintegrasikan dengan Google Drive, itu sahaja. Dan walaupun itu sahajanya, kita boleh memudahkan tugasan kita sebab kita tak perlu lagi nak buka Google Site, nak buka blog site itu untuk mengubah kita punya site. Sebab kita hanya boleh mengubahnya di Google Drive kita sahaja. Nota kita nak bertambah, kita nak menambahkan nota, kita boleh pergi Google Doc kita tersebut dan kita edit. Bila kita nak pergi Google senarai nama pelajar, setiap tahun mungkin akan berubah. Nama pelajar biasanya kita buat dekat Google Sheet. So, tahun ini kita dah pakai satu sheet tersebut untuk tahun pelajar 2019. So, bila masuk 2020, sheet tersebut kita ubah dan kita akan orang kata apa, kita boleh terus edit di bahagian Google Sheet kita lah. Step yang seterusnya adalah selepas membinakan site tersebut, mengikut kita punya subjek, jom sama-sama dengan saya, kita membina learning LMS kita sendiri. Contoh di sini, salah. Apa tadi? Cikgu insertkan page yang baru. Kalau ini adalah home kita, yang pertama. Yang kedua, page kita untuk yang ini, kita tambahkan subpage di bawah utama tersebut. Contoh, saya masukkan add subpage. Add subpage, contoh sini saya cuba masukkan sini pengenalan raport umum.
Di mana untuk yang umum ni kalau kita lihat ini adalah subpage. Di mana di bawah LMS pengajian am, bawah ni adalah umum. Contoh di bahagian umum ini saya nak masukkan DSP ataupun kita nak masukkan sukatan pelajaran yang ada. So automatik apabila kita type umum, dia akan buka site baru di sini. Site baru ini dan kosong. Macam biasa pergi balik kepada insert, text. Okay, contoh saya masukkan sini sukatan pelajaran. Dan mungkin saya ada semester 1. Saya ada sukatan untuk semester 2. Dan saya ada untuk semester 3. Okay. Seperti yang diminta oleh AJK pada awal-awal pendaftaran tadi, cikgu-cikgu diminta membuat, menyediakan sukatan pelajaran ataupun dalam satu folder gambar dan seterusnya dalam satu folder. Okay, katakan yang ini, semester 1 ini saya nak masukkan sukatan pelajaran, saya nak menggunakan Google Drive, contohlah. Okay, saya masukkan daripada Google Drive. Saya pergi kat My Drive. So saya masukkan untuk semester 1. Itulah ini sukatan pelajaran saya masukkan dan dia automatik ada di bawah ini. Kita nampak dia kecil. Dengan menggunakan konsep drag and drop, kita just tarik sahaja. Seperti yang saya beritahu awal tadi, sekiranya cikgu biasa menggunakan PowerPoint, maksudnya tak ada masalah untuk cikgu menyediakan website ini. Gelap hitam je. Okey. Terima kasih yang memberitahu. Okay, yang pertama tadi, contoh untuk memasukkan sukatan pelajaran. Cara yang pertama adalah dengan memasukkan menggunakan drive. Okay, saya tekan insert, tekan drive dan saya pilih sukatan pelajaran tersebut. Pada asalnya dia hanya nampak kecil saja begini. Tapi dengan Google Site dia menggunakan drag and drop. So saya tarik bagi besar, ikutlah kreativiti cikgu nak besar mana. Contoh ini sukatan pelajaran untuk semester 1, 2 dan 3. Okey, ini kalau kita tahu untuk sukatan pelajaran biasanya kalau untuk tingkatan 4 sama dengan tingkatan 5, so dia sekaliguslah macam pengajian aku sama juga sukatan pelajaran untuk semester 1, 2 dan 3. Okey, contoh kalau katakan saya tambah lagi insert text box. Contoh saya masukkan rancangan mengajar tahunan dan kita beritahu yang ini mungkin berbeza. Mungkin tingkatan 1 lain, tingkatan 2 lain, tingkatan 3 dan sampai tingkatan 5 pun berbeza. Bagi pengajian ampun berbeza juga. Mungkin rancangan mengajar tahunan tahun 2020 untuk semester 2 dan juga untuk semester 1. So, kalau begini, kita boleh masukkan cara pertama juga, di mana kita insertkan dokumen berdasarkan Google Drive ataupun dengan cara lain saya nak gunakan cara embed. Cara embed maksudnya di sini saya boldkan tahun 2020 ini dan saya tambahkan insert link. Contoh di sini, kita katakan saya cari saya tak ada di sini, saya bagi contoh di sini. Saya ambil apa-apa link, untuk ini saya ambil yang website ini. Saya get shareable link dan saya right click. Wan, tak nampak, hanya hitam sahaja sekarang ni. Yang lain pun tak nampak ke? Boleh nampak. Cikgu, Yes, klik pada Okey, jelas, Papara nampak. klik pada cikgu mungkin untuk pinkan dia. saya tak stopping pun. Mungkin cikgu di situ ada muka saya satu dan satu bawah itu presentation. Cikgu klik dekat situ cikgu.
Yang lain nampak ni? Ya, terima kasih bagi feedback. Dr. Jia, clear and crystal. Nampak jelas. Okey, terima kasih Cikgu Wan. Cikgu Mariam, terima kasih. Dan yang lain-lain. Okey, saya harap cikgu yang bertanya tadi dah boleh nampak kot. Saya teruskan ya. Okey, contoh rancangan mengajar tahunan untuk tahun 2020 ini. Okay, saya boldkan dia kembali. Saya highlightkan dia. Saya tekan insert link. Di sini kita boleh terus addkan link tersebut. Saya control V dan saya applykan. Kalau dilihat juga contoh di sini, okey. Saya tekan insert contoh di sini. Kalau kita tak nak belajar tukar untuk pergi ke mana-mana, kita just ni tekan code. Saya highlightkan dia, saya tekan insert link, dia akan terhenti ke utama. Apply. So dia tak perlu lagi susah nak cari kat mana site yang seterusnya. Okay, contoh saya nak tunjukkan di sini Okay, so kita tengok apa yang berlaku yang kedua yang saya buat tadi Yang pertama, sukatan pelajaran. Ini ditunjukkan secara preview cikgu, saya belum publish lagi. Okay, sukatan pelajaran 1, 2, 3 dan dia tengok di sini. Dan boleh terus lihat. Cikgu Rina Azrina, tolong jangan tekan presenting. Cikgu tengah tekan presenting cikgu. Mengganggu rakan-rakan yang lain. Cikgu Rina Azrina. Okay, next. Okay, ni yang tadilah yang saya masukkan embed terus daripada Google Drive. Okay, ataupun banyak ni. Okay. Kalau yang macam ni, rancangan mengajar yang menggunakan link, di mana bila saya link, saya klik dan dia akan terus pergi ke site tersebut. Okay, contoh ini site ni. Contoh lainnya tadi, site tadi. Okay. Okay. So apabila ini yang cikgu tengok ini adalah site. Dan yang ini adalah daripada Google Drive. So yang ini maksud saya tadi, contoh kalau katakan untuk tahun depan, site ini mungkin saya berubah. Berubah-ubah dan juga saya tak perlu pergi ubah di site ini. Saya hanya ubah di Google Slide tersebut. Okay, Cikgu Khalija boleh share screen lagi sekali? Share screen. Oh, betul, tadi ada gangguan ya. Terima kasih Cikgu MK. Macam suara Cikgu MK tadi. Okay, saya ulang balik Okay, ini paparan daripada kita punya draft. Okay, kemudian kita dah buat tadi, kita dah share yang ini dan kita dah link pun kita punya rancangan mengajar tahunan dengan Google Drive kita ataupun saya tambahkan lagi satu ini link kepada home. Contoh di sini, kalau kita buat, kita nak tengok kat mana, apa jadi pada handphone ataupun laptop nanti. Tekan preview. Okay, ini adalah paparan handphone secara landscape. Contoh saya buka paparan pada laptop. So ini besar dia lah. Okay. Okay, sukatan pelajaran yang tadi saya bentuklah dalam bentuk Google Drive. Okay, ini dia. Kita boleh tengok dari page ke page yang lain lah. Okay. Tak perlu kita tambah nota dan sebagainya. Contoh kita ada buku nota ke rujukan, kita masuk kat sini. So pelajar boleh akses di mana-mana mereka ada bila-bila masa. Macam pelajar saya suka bercakap, cikgu saya kalau dalam rumah saya balik kerja pun saya boleh baca nota. Saya ambil adik saya kat sekolah pun saya boleh buka buku nota. Tak perlu lagi saya bawa buku nota yang besar, saya boleh tengok dekat handphone saya saja. Contoh. Next, Cikgu Mazniza kejap lagi kita akan berulang yang macam nak buat link. Kita tengok dulu apa hasilnya dulu. Okey, contoh ini yang pertama menggunakan drive. Okey, yang kedua sama juga, cuma kita guna link. Cuma yang link ini tak ada masalah juga, kita just klik dan terus buka site tersebut. Okay, contoh yang ni tadi saya linkkan dengan Google Slide saya. So dekat sini cikgu boleh linkkan dengan Google Slide, Google Doc, Google Sheet, apa-apa saja Google Apps yang ada dekat portal DI kita. Semuanya percuma cikgu. Okey. Ada yang tahu macam mana nak buat link. Okey. Cikgu sudah tiga macam e-book lah. So benda tu betul apa saja e-book ke, blogspot ke, cikgu masukkan dalam Google Site ini menjadi satu tempat untuk pelajar itu akses.
So tak perlu lagi pelajar-pelajar itu cari lagi dalam kita dengan cara kata lain kita memudahkan lagi pembelajaran para pelajar kita. Ya, macam mana nak buat link. Okey, kita ulang suara kembali Okey, saya ulang kembali bagaimana nak buat link. Kita edit dulu. Okay, saya keluar daripada preview. Okey. Bagaimana nak membuat link? Contoh. Saya tambah lagi. Ini contoh tahun 2021. Contohlah. Okay. Type. Highlightkan tulisan tersebut. Dia akan keluar sini normal text, bold, italic. Kita pilih insert link. Okay, insert link. Okay, kalau di sini, kalau kita nak perkataan itu link ke site tersebut, kita just pilih di sini. Kalau tidak, kita kena insert link di sini. Contoh, saya ambil link YouTube. Cikgu Siti Khaliza, Ya, kita saya ulang sekali untuk yang macam mana nak letak link. Ada peserta tak ikut. saya sedang ulang. Okay, boleh. Thank you. Terima kasih Cikgu Jenny. Okay, contohlah. Ini link untuk billing address. Okay, contoh Okay, rancangan media tahunan ini saya dah link ke PowerPoint tadi. Ini daripada drive saya sendiri. Contoh ini katakanlah rancangan mengajar tahunan itu sama dengan rakan-rakan yang lain. So saya type, saya highlightkan perkataan tersebut, insert link dan saya insertkan link tersebut. Right. Okay, itu sahaja. Saya ulang kembali. Saya insert. Tekan di sini. Contoh di sini. Saya buat link untuk hasil pelajar. Saya highlightkan dia. Saya pilih link dan saya pergi ke page yang ada dalam set ini. Contoh saya pergi ke hasil pelajar, pergi ke hasil pelajar. Saya tekan apply. Okay. Ini, word ini, home dan juga hasil pelajar ini adalah pergi kepada page yang ada dalam site. Yang pertama ini adalah pergi kepada site yang lain. Contoh, saya tambah lagi. Yang ini saya nak tulis pula sini, saya tulis sini mungkin ayat tulis. Rancangan mengajar yang pertama mungkin saya tulis sini tahun 2020. Rancangan mengajar tahunan saya mungkin sekolah saya dah menggunakan ERPH. Saya boleh linkkan di sini juga untuk ke rancangan mengajar tersebut. Contoh di sini saya klikkan. Okay, saya tekan link. Saya tekan drive. Kuliah, tutorial, saya klik balik. Contoh sini. Okay. Insert. Dan sini title untuk LPH. Saya tarik, saya letak. Saya tarik dan letak di bawah ini. So ini contoh kalau saya bagi cikgu. Kalau bagi pelajar, mungkin cikgu boleh letakkan nota pengajian AM semester 1. Nota pengajian AM semester 2. Letak di bahagian sini dan pelajar boleh klik. Okay, bagaimana kita tengok dia punya preview. Dan dia preview. Okay, ini sukatan pelajaran tadi. Okay, rancangan mengajar tahunan tahun 2020 di sini. Title. So kita boleh terus klik di sini dan klik di sini. Bagi yang ini pula tadi,
Kita terus tekan home. Cara yang sama cikgu. Ini home tadi yang pertama tadi. Asalnya daripada site yang ini. LMS umum. Okey. Itu perkongsian yang pertama. Macam mana nak buat form balik tu? Sama je konsep dia cikgu. Kan di bawah ini tu. Saya tekan home, saya tulis home. Saya boldkan dia ataupun highlightkan dia. Saya tekan link. Saya pergi page utama. Macam kita buat hyperlink di PowerPoint. Ataupun Google Site. Okay, sekarang amazing, terima kasih Cikgu Anita ke tadi, baru kita tadi. Okay, so saya beri masa mungkin lebih kurang sementara 10 minit ini untuk cikgu-cikgu menunjukkan hasilnya dekat dalam, mungkin dalam Telegram etiket ke, screenshot hasil cikgu dan kita tengok macam mana. Betul Cikgu Nurihan, yang mana nak join ni memang perlu sediakan bahan tadi. Kalau tak ada bahan memang tertinggal lah macam tadi. Sebab tu kalau perasan SU EDD ada menyatakan kita perlu sediakan bahan. Tak ada masalah kalau tertinggal pun, sebab kita akan ada video sedang direkod oleh Cikgu Jenny dan sedang ada live kat webinar juga. So boleh ikuti baliklah kembali kita punya perkongsian pada kali ini. Okey, boleh saya tahu lagi cikgu-cikgu yang dah terlupa, yang ada lagi yang dah buat, boleh berkongsi mungkin. Okey, ambil masa dulu. Cikgu Razif dah buat, alhamdulillah. Cantik pun. Apa masuk muka saya pula tu? Ni dah betul dah. Cikgu Emras ni, dia buat LMS untuk sains. Okay. Cikgu Razif dah advance dah. Okay, contoh tadi. Okay, katakan tadi template kita tadi biasa. Okay, saya nak tunjukkan cara untuk kita memasukkan gambar dalam kita punya ni lah. Dalam kita punya header ini. Okay, kita boleh change image. Upload ataupun select image. Upload daripada laptop kita ataupun kita select image daripada drive kita. Contoh saya ada dalam Google Drive saya ada 1 GB tak silap saya. And ada pula. Contoh saya saya masukkan buku saya sendiri. Contohlah. Okay, so dah jadi kita punya header sendiri. Cikgu boleh buat. Cikgu Marazif dah buat dah tu. Bagus Cikgu Marazif. Belajar yang advance ni. Kelas budak sains ni. Okay, next. Okay, seterusnya. Kalau dilihat di sini, saya harap yang umum ni cikgu-cikgu boleh sediakan. So, kalau kita tengok di sini, kita ada banyak layout. Kita ada gambar dan juga teks. Gambar-gambar, teks, ataupun gambar sahaja. Ikutlah susunan, ada 6 pilihan di sini. Kalau cikgu nak guna di sini boleh juga, atau kalau cikgu tak nak guna pun tak ada masalah. Okey, contoh kita buat drag and drop. Contoh saya buat begini, saya tarik. Contoh yang apa ni, suratan pelajaran ni saya kecilkan, saya letak kat sebelah. Boleh juga. Ikut kreativiti cikgu, macam mana cikgu nak menghasilkan slide itu menjadi cantik dan menarik, senang kalau belajar untuk melihatnya. Saya letak kat sebelah ni. Sorry. Dan salah, kita tekan undo balik. Ini saya kecilkan, yang ini saya kecilkan lagi. Saya letak kat sebelah sini pula. Contoh ini saya letak sebelah sini. Cikgu Siti, ada peserta tanya, selepas highlight, klik share, klik mana untuk cari dia punya Google Drive?
Boleh ulang yang Oh, empat okey. itu? Okay, thank you. Masuk, okey, terima kasih Cikgu Jenny. Masuk Cikgu Lu, selepas highlight, klik share, klik di mana Google Drive saya. Okey, saya ulang kembali. Saya tambah lagi satu. Insert, contoh di bawah ni. Insert, katakan saya nak tambah sini nota PDBC. Nota PDBC, tajuk nota PDBC dan saya nak ambil nota itu daripada Google Drive. Saya klik Drive, saya back, dari pengajian contoh nota. Saya double klik saja dan dia ada di bawah ini. Ini cara yang pertama, kita masukkan nota itu di sini. Okay, kalau cikgu nak masukkan hyperlink, okey. Cikgu pergi dekat cikgu punya drive. Cikgu pergi dekat drive cikgu. Cikgu cari bahan tersebut. Seperti ini, right click, get shareable link. Klik get shareable link, link copy to clipboard. Dah ada di sini. Cikgu pergi balik website cikgu tadi. Okay. Nota yang ini. Okay. Letak di bawah orang ni. Mungkin ni topik satu. Agak ni topik satu. Perlembagaan. Perlembagaan persekutuan. Okay. Highlightkan dia. Pilih insert link. Pergi di bahagian link. Right click. Paste. Dan tekan apply. Okay, done. Okay. Dah save. So nota PDBC ni ada yang pertama menggunakan hyperlink, yang kedua menggunakan Google Drive direct lah. Okay, kita tengok cara dia, apa jadi dia cikgu. Bertanya tadi cikgu Lu. Okay, ni nota PDBC ni nota PDBC. Ini pelajar terus tak perlu lagi buka Google Drive, dia boleh terus tengok di sini. Okay. Atau kalau katakan dia dah menggunakan laptop nak nampak benda tu lebih besar, kita tekan hyperlink. Kita tengok kita tekan hyperlink, dia akan buka ke site yang baru. Klik. Dia terus buka di sini. Sama juga konsep dia cikgu. Ini dalam bentuk kita PowerPoint yang kita boleh drive lagi. Di sini konsep ingatan kepada saya, kepada saya untuk semua. Kalau kita rasa nota ini tak nak diedit, kita just jadikan dia sebagai view sahaja. Dekat bahagian sharing itu kita just view sahaja. Contoh di sini, tekan share, advance, change, on with link. Siapa yang ada link ini boleh buka dan can view only. So barulah dia boleh view. Kalau kita tekan can edit, bila pelajar buka nota kita dan dia boleh delete ataupun boleh ubah nota kita. So sekarang saya tekan can view. Saya tekan save. So done. Okay, so cara yang habis tentang pembentangan ini yang ini. So dua cara ini. Okay, untuk cara yang pertama bina site, yang kedua masukkan nota. Ada lagi yang bermasalah? Kalau ikut pada dalam chat tak ada apa-apa lagi ya. Saya teruskan lagi boleh? Terang hati, Okay. alhamdulillah. Okey, saya boleh teruskan Okey, saya buka balik presenting. Sekarang masih nampak saya punya screen ya. Okey, terima kasih yang merespon Cikgu Shina, Cikgu Rohana dan seterusnya. Okey.
Step yang seterusnya. Okey. Dalam kita membina ini, kita nak nampak kita punya panggil apa? Nampak cantik. Dia orang macam nampak tulisan je kan. So nampak tulisan. So katakan nota PDPC ini kita nak nampak dia lebih cantik. Kita balik kepada yang bawah ini. Yang ini kita nak cuba guna pula. Contoh saya nak gunakan cursor. Saya tekan cursor. Okay, saya letak ke bahagian bawah ni pula. Okay. Insert image. Mungkin upload image. Saya tak, dalam Google, dalam edit saya tak banyak saya punya image. Contohlah saya masukkan gambar pelajar saya. 1, 2, 3. Cukuplah setakat tu. 3 gambar, saya tekan open. Untuk cursor ni paling minimum untuk gambar adalah 2 gambar sahaja. So kita boleh klik seterusnya dan seterusnya. Okay, sekarang dah ada 3 gambar di sini. Kalau nak tambah add text boleh juga add text di sini. Okay, tekan insert. Okay, nampak kecil, tak menarik. Saya tarik dan saya bagi nampak dia besar. Okay. Biasanya cursor ni kita gunakan di bahagian header kita, di bawah header kita. So pelajar-pelajar boleh tengok scroll gambar dia satu persatu. Kita tengok preview dia, bagaimana hasil dia. Kali ni saya nak guna handphone pula. Bagaimana hasilnya di handphone. Nampak ke? Okey dah. Okey. So pelajar datang site kita, dia boleh scroll gambar dia. Menarik kan? Kalau lagi banyaklah gambar kita letak, lagi banyaklah gambarnya di sini. Okey, kalau di laptop, paparannya lebih luas. Tu. Okay, contoh ini gambar-gambar sains, pelajar sains sukan saya. 3 tahun, 2 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Okey, ini saja. Kalau gambar dibesarkan ambil masa tak boleh dia. Tak ada masa sangat cikgu sebab kalau ikutkan gambar ni yang simpan dalam Google Photo ataupun Google Google Drive, kita dah dikompreskan menjadi untuk site sahaja. Lain kalau berbeza dengan gambar-gambar yang dalam handphone, sebab dalam gambar-gambar dalam handphone dia belum dikompreskan lagi. So dia memang menggunakan panggil apa, storage yang besar untuk menyimpannya. Itu soalan siapa tadi? Cikgu tak perasan tadi. Cikgu Rasbi. Saya harap saya menjawab Okay, Cikgu Seraya insert balik image. Okay, yang aku rasa tadi Okay, yang ini tekan insert image cursor. Kalau image saja satu je cikgu. Kalau masuk image, contoh saya masuk image satu je. Saya upload. Saya masukkan satu gambar saja. Contoh saya masukkan gambar saya. Contoh untuk yang tadi. Ini gambar saya satu saja. Tapi saya nak masukkan yang ini. Saya nak buat cursor. Saya masukkan, tekan image cursor, tekan tambah, upload image ataupun select image daripada Google Drive. Sekarang saya tak ada dalam Google Drive. Saya upload image. Okay, saya masukkan lagi gambar-gambar sekolah saya. Okay, kali ini saya masukkan 5 gambar. 6 gambar lah. Image okey, Cikgu Punita, thank you. Cikgu Sirena, ya betul, good untuk PAK 21. Belajar lebih advance. Dia akan buat lagi satu, kita boleh share juga nota-nota ini on the spot. Okay, gambar dah masuk, saya tekan insert. Nampak kecil. Saya besarkan. Dia belum masuk lagi, dia baru masuk 3 ni. Saya terus tekan insert tadi lepas 3 je. Okay, tekan saya tak nak besar ni, saya nak kecilkan dia. Yang ni saya nak kecil dia, gambar saya nak kecil dia. Saya nak masuk dia sebelah-sebelah. Boleh, tak ada masalah, ikut drag and drop sahaja. Okay. So, saya tekan preview. Okay, saya tekan bawah.
Okay, kalau lihat di sini, okey, ini gambar dia. Ini gambar tadi, besar punya. Yang ini saya dah drop dia. Dia 3 gambar je sebab dia baru masuk 3 gambar, saya tekan next, yang insert. Okay, ini gambar-gambar saya. Okay. Dan saya harap yang ketiga ini, cikgu dapat mencari nota dan membuatnya di set masing-masing lah. Nanti kita akan tengok nanti macam mana dia punya hasilnya. Okay, next. Okay, bawah. Okay, insert button. Contoh lah, katakan tadi tulisan yang ini. Rancangan mengajar tahunan, rancangan mengajar tahunan, rancangan mengajar harian. Nampak macam tulisan saja. Kita nak jadikan dia button, boleh, tak ada masalah. So, saya tekan insert button. Insert button, nama button tu apa? Nama guru, contohlah dia, sorry, tak nak nama guru. Nama guru ni ada kat bawah ni tak? Nota perlembagaan. Saya ambil yang tadi yang senang. So link dia sama juga yang tadi kita ambil tadi. Kita paste dia sama insert. So dia ada di sini. Lebih menarik daripada yang ni tadi. Yang ini just tulisan. Yang ini dia ada button sekali, ada gambar. Boleh tukar color kalau sekiranya cikgu nak. Okay. Text. Field. Color ini akan ikut tema cikgu. Kalau tema cikgu pilih purple, macam ini saya pilih warna purple, dia akan keluar nota button ini warna purple. Next. Kita tengok preview balik apa hasil dia. Di bawah nota perlembagaan. So, klik nota perlembagaan dan tengok bagaimana hasilnya. Okay. Dia akan keluar sama juga yang tadi. Cuma dia lebih menarik. Okay. So next untuk divider, sekiranya kita nak buat divider antara gambar-gambar ini dan juga nota. Contoh saya buat divider sini, saya tarik sini, saya buat di sini. Contoh saya nak masukkan YouTube, akan klik YouTube. Contoh kalau saya tak ada nota, saya tarik saja perlembagaan Malaysia. Search. Okay, contoh ada ni. Pastikan cikgu-cikgu memilih yang apa nama? Video yang sepatutnya lah. Perlembagaan saya masukkan sini. Ya. Okay. Lepas itu saya masuk balik divider yang pertama, yang kedua. So divider yang pertama, divider yang kedua, tengah-tengahnya ada nota perlembagaan sahaja. Okey, kita akan tengok preview bagaimana hasilnya. Itulah divider lebih sesuai kita tengok dekat handphone. So kita nampak sini. So dia tidak akan bercampur dengan yang lain lah. So nota perlembagaan dan pelajar juga boleh terus tengok YouTube daripada handphone mereka. Saya tekankan, saya tak perlu lagi buka YouTube. Oh, dah. Okay, menarik kan? Masa di situ Google Site boleh jadi satu platform medium mengumpulkan bahan-bahan yang kita biasa cikgu, menjadi bahan untuk pengajaran kita. Di samping itu, kita boleh menyediakan para pelajar itu bersedia sebelum kita kuliah kepada mereka. Okay. Next. Okay. Itu saja untuk perkongsian saya pada kali ini. Ada satu lagi saya belum masukkan. Calendar. Okay, contoh kalau cikgu-cikgu yang dah biasa guna Google Classroom,
kita tahu untuk Google Classroom dia ada satu satu apps untuk kalender, yes kalender. So kita masukkan kalender itu juga dalam kita punya website ini. Contoh ini antara kalender-kalender saya lah. Contoh kan saya nak ini kelas pengajian semester 2 saya. Saya masukkan, saya tekan insert. So, kalender itu ada di sini. Ya, Cikgu Suraya macam Frog. Frog itu sebenarnya menggunakan domain Google juga sebenarnya. Cuma dia tukar pada domain dia ys.my. Tak ada masalah, benda yang sama je tu. Ni Cikgu admin ni apa dia? Paparan skrin tak sama dengan yang diajar saya, maka saya kena try error setiap bila ada. Bagaimana nak buat master navigation panel di sebelah kiri? Oh Cikgu, memang dia nampak apa saya buat, nampak. Okey sekejap Dia Cikgu Syamura macam Edmodo juga. Kelebihan ini Edmodo dia boleh dicapai oleh semua domain. Cuma dia ada dia punya setiap aplikasi tu ada dia punya kekurangan dia dan juga dia punya kelebihan masing-masing. Bergantung pada cikgu bagaimana nak mengaplikasikannya lah. Okay, sebelum saya menjawab soalan ada tadi, soalan Cikgu Ho tadi. Okay, saya bagi kata laluan yang kedua. Cikgu Ikram, macam mana nak cara building sekejap ya. Okay, saya bagi kata laluan yang kedua dahulu. Beri untuk 2 minit. Saya nak minum dulu, boleh tak? Okay, kata laluan yang kedua. Cikgu Chua masih tak sempat buat slide. Tak ada masalah Cikgu Chua, ada direkodkan Cikgu Chua. Ini kata laluan yang kedua. Dah keluar ke belum? Dah keluar ke? Buat Adiba, apa kod nombor 1? Sekejap, dia tak keluar lagi ni. Tu dia. Kod yang kedua. Yang mana cikgu-cikgu terlepas kod yang pertama tak ada masalah cikgu. Tak perlu nak live. Nanti boleh PM kami. Kami akan beri. Nanti ada orang nak isi dapat sijil, dapat isi PLC kan. Jadi itu kita kena ingat sebab nanti kena jawab tu baru kita boleh link dalam orang tu.
Ada masa nak godek-godek ya Cikgu Nelik, silakan. Godek lah apa yang ada. Best lah ya Cikgu Syamsuria. Best lah, memang best. Ya betul Cikgu Intan, yang mana terlepas boleh PM admin. Ini kita ada Cikgu Jenny, kita ada Cikgu Rimi, kita ada di ramai lagi Cikgu didik di sini. Oh Cikgu Hafizah nak bagi dah dia punya site. Okay. Okay, sambil saya tutup ya. Kata unit yang kedua ni. Terima kasih. Jangan lupa catat ya, macam Cikgu Nenek ingatkan tadi, kita kena tulis kita punya kata laluan tu di orang kita nanti. Okay. Ya, hasil pekerja pelajar kita. Peserta kita pada hari ini, Cikgu Nur Hafizah. Oh, manis orangnya. Nampak dah ke belum? Cikgu Nurul Hafizah. Nurul Klik tingkatan 2. Kita masukkan rancangan mengajar tahunan dia. Cara yang pertama daripada drive terus dan juga menggunakan hyperlink. Itu cantik. Sesuai dia pilih dia punya gambar untuk dia punya header tu. Dia profil tingkatan 2. Okey. Terima kasih Cikgu Hafizah. Yang lain boleh lagi boleh share lagi. Cikgu Susi pun pandai, Cikgu Susi boleh buat ni. Guna PowerPoint je, cara yang sama. Okey, seterusnya saya sambung. Secara tanya Cikgu Hafizah. Okey, step Cikgu yang bertanya tadi, bagaimana kita nak buat record. Okay. Kalau Cikgu lihat di sini, ini kita punya header. Kita punya title tu kita letak gambar, tak ada masalah. Okey. Kalau perasan dekat bahagian address ini, biasanya akan ada contoh ni, EMSPM. Dia ada dia punya favicon icon ni, kecil-kecil. Kalau macam saya buat favicon icon yang ini. PFC website, saya letak logo EDD kecil je. So logo ini sebenarnya akan ada di bahagian atas ini bila kita buka lah. Okay, cara dia adalah edit logo. Ada dua cara, ada dua bahagian. Satu navigation, macam mana kita nak persembahkan kita punya site tersebut, adakah dalam bentuk site ataupun top. Top ni maksudnya di bahagian atas ni. Yang ini site di tepi ataupun kita letak dekat bahagian atas. Contoh saya ubah dia jadi top. So nampak di sini utama, more dan sebagainya. Di atas inilah dia punya page, punya nama-nama page dia. Okay, color. Adakah kita nak buat set kita ni semua tu warna putih, warna black? Pada saya transparent kan. Ada sebab saya pilih transparent, tidak lagi saya akan beritahu. Okay, dan juga brand image. Ini yang nama dia brand image for default itu. Yang pertama logo ini, saya letak dia sebagai di tepi ini. Dan record ini saya letak gambar ngerus di bahagian atas pula. Saya tekan upload saja. Bahagian logo, tekan upload. Yang mana yang dah buat site boleh buat ini. Tekan upload, ambil logo, mana-mana logo daripada scroll ada pada laptop kita. Terus saya ambil logo editing. Okay. So, logo yang ni pun kalau nak masuk boleh, tak nak masuk pun tak apa. Dan close saja. So logo itu ada. Sekarang dah ada kan. Okay, contoh saya ubah logo lain dah. Nak nampak dia lain kan. Contoh saya tekan balik upload. Saya ambil logo. Logo ni. Saya ambil logo tu. Okay, dah ada kat situ, saya tekan close. So dia keluar logo tu di sini. So saya harap saya menjawab soalan Cikgu Ho dan dengan Cikgu Hu ke tadi. Saya tak rasa nama tadi, dua orang Cikgu tanya tadi. Rumah Syarah,
Dia dah keluar juga, cikgu masyarakat pun dah buat. Okay, dah pun cikgu masyarakat, cikgu yang seterusnya, kita akan terus. Okay, next. Okay, ini cara kita nak mencantik, kita dah buat, lepas tu kita dah mencantikkan dengan ikon-ikon kita, imus-imus kita. Saya kena catat, nanti kita akan ada buat besar sedikit. Okay, saya buka ini besar ya. Masyarakat, tak apa cikgu, scroller tak apa, nanti kita boleh buat, nanti nota akan diberi. Okay, tengok ini tadi, ini cara di atas. So, ini page utama saya, pra pendaftaran saya, di atas. Tadi kita tengok benda ini di bahagian tepi ini. So kita akan buat kat tepi ini, cari tepi ini dia punya panggil apa? Page dia. Okay. So para peserta yang mana dah buat site tersebut, macam cikgu Masyara tadi, cikgu Zuliza, mana tadi, cikgu yang mula tadi cikgu cikgu Rimi. Okay. Dekat bahagian ini, nanti site ini akan dikongsikan dalam Google Site. Apa saya kongsi kat sini terus pun boleh juga. Okay, saya tunjukkan terus cara berkongsi site ini. Sekarang site ini saya dah buat. Okay, kalau katakan saya dah buat tadi dan saya dah edit tadi di sini, betul? Okay, sebenarnya, apabila saya buat, saya belum publish lagi tau. So, apa yang saya buat itu, kalau saya tak publish, pelajar tak boleh lihat. So, apa yang perlu dibuat di sini adalah saya tekan publish. Jadi publish, okey di sini ada dua. Dan, okey ini draft yang saya ubah tadi. Yang ini yang sedia ada. Kalau sekiranya yang draft ini saya terima, saya tekan publish. Kalau saya tak nak tekan publish, saya tak payah tekan publish. Dia akan kekal seperti asal ini. Contoh ini di bahagian atas. Ini tadi di bahagian side. Ini yang asal. Yang asal dekat side. Yang baru di bahagian atas. So kalau katakan saya nak terima yang baru ini, yang saya buat ini, saya tekan publish. Okay, dia akan ada proses publishing ni sikit, sekejap je. Okay, dah siap. Okay, so dah publish, cikgu dah publish, macam cikgu Liza dah buat tadi. Okay, bila cikgu dah publish, cikgu nak share. Site cikgu. Cikgu tekan. Share dia. Dah hilang dah. Ni. Copy publishing site link. Okay, saya copy. Okay, kalau tengok kat sini, nama site dia tadi, saya tulis sini, decide by nama saya sendiri. Saya tekan copy link. Okay. Sebab tu saya boleh tahu tadi, nama itu penting sebab nama itu yang akan mengubah kepada kita punya site link. Okay, saya apa? Saya tempelkan, pastekan dekat site. Okay, cikgu boleh buka dan lihat. Okay. Okay. Next. Okay, kita dah share. Sekarang kita dah publish. Tapi dalam PAK 21 kita lebih banyak collaborator. Kita nak rakan-rakan kita pun berkongsi bahan dengan kita. Rakan-rakan pun boleh berkongsi bahan dengan kita juga. So, saya boleh tambahkan share with others. Share with others ada dua. Satu draft, satu publisher. Kalau draft, siapa yang boleh draft? Maksudnya, kita nak membenarkan mungkin rakan kita draft bersama-sama dengan kita. Okay. Kan share of saya tekan debit dan saya masukkan nama saya, contoh saya masukkan email MOE saya masukkan dan saya tekan dia sebagai edit directly. So bila saya tekan send, dia akan automatic ada nama saya di sini. So nama-nama yang ada di bawah ini, di bawah owner, orang ini boleh edit secara directly. Tak perlu lagi dapat permission daripada saya. Okay. Untuk yang publisher, yang dah publish, saya tekan sini, semua orang yang ada boleh lihat. Kalau saya just buka anyonewithedu.eddate.com macam moe.dl saja, maksudnya orang yang ada moe.dl saja boleh buka site saya. Orang yang ada edu.my saja boleh buka.
Macam sekarang saya dah buat dia anyone can find, can view. So saya tekan save. Sebab itu yang saya hantar dalam chat room tadi yang Google Site by Khadijah Latif tu, LMS pengajar app boleh buka semua. Saya tekan send. Okay. Ni saya dah tak send apa-apa. Saya dah send yang ni, so saya tekan done. So, kita buat kita punya LMS, kita buat kita punya subjek, kita buat untuk nota-nota pelajar kita dan kita share. Okay. Itu saya tak ada ikut, jangan tanya saya je. Okay, perkongsian saya dah sampai penghujung. Yang terakhirnya adalah sekejap lagi saya akan buka Q&A mungkin dalam pukul 11.40 lagi 20 minit. Bagaimana saya cakap? Lagi 20 minit tu saya akan bagi lagi kod yang ketiga. Sebagai rumusannya, Google ini boleh dipelbagaikan ikut keperluan guru-guru. Selain daripada kita jadikan dia bahan media untuk PDPC kita juga boleh menyimpan, saya bagi cadangan saja, kita boleh menyimpan maklumat-maklumat kita punya yang setiap tahun kena buat tu, rekod-rekod kita, perjumpaan-perjumpaan kita boleh simpankan surat-surat kita boleh buat sendiri. Maksudnya site ini khas untuk kita sendiri. Macam kita macam Facebook itu sama juga, kita punya biodata, kita ada kita punya maklumat diri dan sebagainya. Tapi itu semua orang boleh tengok. Jadi sekarang kita buatkan site ini, kumpulkan semua dalam Google Drive kita, kumpulkan dalam site kita. So bila-bila kita boleh tengok. Contoh kalau yang saya aplikasikan, yang pertama surat-surat daripada awal, surat pelantikan, surat sah jawatan dan sebagainya, saya masukkan dalam Google Drive, saya simpankan dalam Google Site ini. So bila-bila nak isi orang, mungkin macam tu dah naik gaji, nak naik pangkat ke dan sebagainya, boleh terus rujuk di sini. So itu cara untuk selain daripada untuk PDPC lah Google Site ini. Okey, itu saja daripada saya. Saya buka untuk Q&A. Terima kasih. Puan Siti, saya Sorang-sorang. Buka mic dan bertanya. hello. Okey, sama. Terima kasih Cikgu Siti nice sharing. Saya Cikgu Lee. Cikgu Lee, boleh saya tanya tentang kalender tu, tak boleh tunjuk macam mana kita nak buat, contohnya nak buat kalender untuk kumpulan yang tertentu tu. Okey, itu Google Calendar. Nak buat untuk kumpulan tertentu, cikgu nak buat untuk apa? Kita cuba terus. Ya. Kita terus cuba. Okey, sekarang Cikgu Lee masih dengan saya Okey, yang lain. Ya. Okey, macam Google Calendar ini, yang ini saya sharekan di sini adalah Google Class daripada pelajar-pelajar semester 2. So apa saja dia punya assignment, dia ada di sini. Okey, contohlah. Contoh mungkin Cikgu Lee nak buat untuk apa tu? Bagi contoh, kita cuba buat. Okay, contohnya saya esok saya nak buat kelas ataupun hari Selasa ke saya nak buat kelas online dengan pelajar, katakan kelas 5 alpha ke. Ya, saya. Okey. Okey, contoh nak buat kelas. Okey, sebelum tu cikgu dah ada Google Classroom belum? Google Classroom. Katakan dah ada. Okey. Katakan dah ada. Okey, katakan sekarang saya pun dah ada Google Classroom. Okey, contoh ya. Saya buka sekejap ya. Mana tu hilang dah. Sekejap ya. Okey, apabila kita dah ada betulkan sekarang saya ada classroom pelajar-pelajar semester 2. Sekarang saya nak buat kuliah untuk besok. Yang cikgu lihat ini 21 Mac hantar assignment, 22 Mac hantar assignment, tajuk yang sama. Contohkan saya buka saya punya Google Classroom untuk semester 2 ini. Saya buat contoh, saya buat satu assignment mana tajuknya adalah kuliah
Besok bulan kuliah 22 Mac 2020. Kadang-kadang sebelum itu sila bersedia untuk kuliah bertajuk prasarana. Tak nampak skrin tadi tu. Tengah buat Memang tak Zoom nampak. Memang tak nampak. Saya sedang Oh, ni. okey. Memang tak nampak. Saya sedang apa? Saya cuba tunjukkan bagaimana nak buat. Okay. So bila cikgu dah ada Google Classroom, cikgu buatkan dia punya assignment dan sebagainya. Cikgu tekan assign dan automatik dia ada dalam Google Calendar tersebut. Masa sini Cikgu Lee perlu mengumpulkan para pelajar tersebut dalam dalam satu grup. Kita panggil sebagai grup. Okey. Review. Yang tadi saya buat untuk 26 hari bulan. Sorry, bukan 20 hari bulan. Bulan ni, 2020. Ini, yang ni, yang baru ni. Ini adalah yang baru saya buat tadi. Jadi situ kuliah 2020 Mac. Salah typing. Okay, so bila kita dalam Google Drive, kita masukkan dia sebagai tugasan, automatik dalam kalender ini akan ada. Yang cikgu tak nampak adalah yang ada dalam kat Google Calendar, Google Classroom saya. Oh, okey. Boleh cikgu juga tak Google Classroom saya? Cikgu juga nampak tak Google Classroom saya? Ya. Boleh. Okey, ini Google Classroom saya. So apabila Google Classroom saya, ini dah tajuk lain tau, tapi saya cubalah nak pasti. Okey, ini Google Classroom saya. So para pelajar saya memang dah ada dalam groups. So pelajar-pelajar ini, bila saya hantar assignment dan hantar tugasan dan sebagainya, mereka akan terus diotomatik dalam Google Calendar. Google Calendar inilah yang saya masukkan dalam ini. Oh, okey. Okey? Boleh. Boleh. Okey, Lagi satu, Puan. Okey, saya. Itu kita buat dalam Google Classroom kan? Okey, Yes, kalau sekiranya kita tak guna Google Classroom, kita guna Teams. Dia sama juga Teams. konsep dia. Okey. Teams adalah satu aplikasi daripada Microsoft. Hmm. Sama konsep, sama dia punya facilities dan sebagainya. Cuma dia ada, macam saya beritahu tadi, ada kelebihan dengan ada kelemahan lah. Bergantung pada cikgu nak pilih Google Teams ataupun cikgu nak pilih Google Meet atau kita ada lagi Zoom. Lagi banyak lagi bukan. yang kita boleh pilih. Maksud saya bila kita buat dalam kalender tu, kita boleh masukkan group Teams dalam kalender, lepas tu kita boleh assign dalam sini lah. Okey, kalau Google menggunakan Google Teams, Microsoft Teams, kita ada kalender, Microsoft Calendar nama dia. Boleh, tak ada masalah. Dia synchronize kan? Ya, boleh synchronize. Okey. Cikgu Ana dah buat slide. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Lee. Okey, Ya. sebelum saya terlupa, kod yang ketiga. Mana saya nak tulis kod yang ketiga? Cikgu Nurul Alifah, kenapa tu? Saya pun sama. Apa yang sama tu? Sekejap. Cikgu boleh ulang cara buat button di atas utama produk. Button di utama. Okey. Di sini cikgu. Jadi ini keluar dulu. Belum keluar. Okey. Cikgu tekan setting. Di sini. Navigation. Mode. Ni bagi yang di atas. Kalau nak side, bahagian side. Okey, sekarang top di bahagian atas ni. Kalau side, di bahagian tepi ini. Untuk kesesuaian yang cikgu minta lah. Kreativiti cikgu lah. Okey, sebelum saya terlupa kod yang ketiga. Kod yang ketiga saya tulis kat sini je lah. Saya tulis kasih
Okay, so bagi dia title. Kod yang ketiga adalah Kak Long kita. Kak Long cantik. Okay. Saya tak tulis ni kod ketiga ke, kod kedua ke, saya tulis ni kod ketiga saja. Lebih besar lagi. Itu paling besar. Saya harap cikgu-cikgu boleh menyusun kembali kata-kata unik kita yang tadi. Ini kod kita yang ketiga. Sekiranya cikgu-cikgu terlepas kod yang pertama ataupun kod yang kedua, silalah PM kita punya JU didik yang ada dalam ni. Yang bertugas hari ini adalah moderator kita, Cikgu Rimi. Kita punya facilitator kita hari ini, kita ada Cikgu Jenny. Siapa lagi? Saya tak perasan lah. Apa lagi ada? Tadi nampak macam ada Ustaz T pun saya nampak ada juga, tapi dah hilang dah sekarang. Ataupun mana-mana JU didik lah yang cikgu kenal, tak ada masalah. Boleh bantu. Cikgu Khalida. Pada soalan seterusnya. Cikgu Sekejap Khalida. cikgu, saya nak beritahu pasal kod. Cikgu, sekejap. Okey, pasal kod, cikgu hanya PM saya sahaja Cikgu Rimi, @Rimi Mohari. Jangan PM JU yang lain ya. Okey. Okey cikgu. Okey, thank you Cikgu Rimi. Kalau yang terlepas tu Cikgu Rimi je. Dia bertugas hari ni. Okey, ya, soalan seterusnya. Kita masih ada Cikgu Khalida. Ya, saya Cikgu Ho. Ya, Cikgu Ho. Boleh tolong tunjuk balik macam mana nak insert. Kalau kita dah set satu dalam Google Classroom, Ya, tadi saya terlepas. Macam mana nak insertkan kalender yang khas tu, macam saya create dalam group saya, dalam Google Classroom. Macam mana saya nak masukkan, set masuk. Yang sekarang set ni nak masukkan dia. Ya, kosong. Okey, Yang sekarang kosong tu. katakan ini saya edit dululah. Yes. Okey, lagi. Okay, so saya dah buat dalam Google Classroom. So nak masukkan yang Google Classroom yang kalender yang saya buat khas untuk katakan satu event tu. Dan masuk dalam sini, dalam site ni. Okey. Ya. Tekan Thank you. insert. Terima kasih Cikgu Ho. Cikgu Ho ni sebenarnya rakan saya sebenarnya. Sama-sama dekat tu Hajurul Malik. Lagi hebat sebenarnya tu. Okey, insert kalender. Mana kalender tadi? Insert kalender. Okey. Di insert kalender sini adalah semua kalender-kalender yang menggunakan email saya. Okey, ini semualah. Okay, contoh saya masukkan email untuk contoh saya masukkan tadi yang semester 1, semester 2 lah. Pilih. Kalau event itu contoh saya ada school calendar. Di kalender kita biasanya kita ada title kan. Itu salah satu lagi kelebihan kalender di mana kita boleh groupkan kita punya aktiviti. Contoh kalau aktiviti yang berkaitan dengan sekolah kita namakan sebagai school calendar. Aktiviti yang berkaitan dengan kurikulum saya linkkan dia sebagai kurikulum sahaja. Kalau untuk PSC saya bagi PSC sahaja. Kalau sekarang saya menggunakan untuk student lah sebab kita bincang tentang PDPC kan. Saya masukkan tentang S2, saya klik ataupun double klik atau satu klik dan insert. Dan saya besarkan supaya lebih mudah untuk dilihat. Okay, ini cara dia lah. Okay, katakan sekarang yang cikgu yang sebelum ni bagi tahu macam mana nak bagi dia keluar di sini. Okay, cara dia nak keluar contoh sebelum tu. Ini by agenda. Kita boleh lihat by month. Kita boleh lihat by week. Okay, untuk cara kita masukkan perkara daripada Google Classroom ke Google Calendar ini, seperti biasa kita pergi kat kita punya kalender, kita punya classroom. Contohnya classroom saya kedua. Okay, classroom. Contoh yang ini saya nak edit, saya salah type tadi kan. 22 hari bulan Mac. Contoh saya tambah lagi kat sini 8 pagi dan saya tekan save. Point saya tak nak, saya unrated, saya tekan save. Update. Okay. Bila kita update di sini, automatik kita ubah pada Google Classroom. Okay, dia dah ada dan dia keluar dekat stream kat sini. Okay.
Kita pergi ke website tersebut, kita tengok apa yang dia jadi, kita preview dulu kita nak tahu apa-apa saja yang kita buat, kita nak tahu dia jadi tak jadi, kita tengok preview. Okay, dia dah ubah dekat sini. Saya harap saya menjawab lah cikgu Ko tadi. Okay. Next, soalan yang seterusnya. Cikgu kalau nak bertanya boleh cikgu on the mic. Tadi kita lihat pada navigation menu, ya. Bila kita dari awal kita akan terpapar kat situ page 1, page 2. Home, page 1, page 2. Jadi sekarang ni macam mana kita nak customize supaya kita akan jadi utama, kemudian tu contohnya nota dan sebagainya. Okey. Maksudnya cikgu di sini bagaimana nak membuat nama-nama ni tak? Ya, nama-nama pada ni nak customize ni navigation yang ada kat tepi ni. Okey. Tekan page. Di sini pada asalnya dia tulis page 1, page 2, page 3. Saya just double click dia, kita ubah. Macam ini pada asalnya pra pendaftaran, saya ubah di sini senarai pengaruh. Contoh saya tulis sini, peserta PSC. So saya ubah di sini, automatic dia akan ubah di bahagian ini. So page 1 tadi dah ubah jadi peserta PSC. Page 2 tadi dah ubah jadi kenali dashboard. Ini bagi yang terima kasih cikgu bersama. Yang page, bagi yang sub page, biasa dia akan tulis ni sub page 1, sub page 2. Kita boleh double click dia, kita ubah ikut kita punya nama sendiri. Sebab tu yang tadi home tadi saya tukar jadi utama. Ada masalah. Nak tulis balik pun boleh. Biasa kan dulu kita punya MRC semua kita boleh balik home. Okay, next soalan seterusnya cikgu. Cikgu Siti. Okay, saya. Saya nak boleh tahu nama? Saya Cikgu Intan. Ya Cikgu Intan. Saya nak publish macam mana? Sebab saya klik publish tu, dia keluar publish to the web. Web address tu nak ambil daripada mana? Okey. Bila kita tekan publish, pada awal-awal tadi kita ada namakan kita punya site, betul? Okey. Okey, kita dah beri nama site kita. Okey, bila kita tekan publish, dia terus publishkan kita punya site. Okay, sekarang saya tekan publish. Okay, macam mana kita nak share kita punya site tersebut dengan orang lain? Sini copy, publish site link. Ada tak gambar key tu? Gambar key ke gambar clip paper? Okay. Atas ni. Okay, kita klik kat dia. Okay, dia tukar situ. Okay. Kita punya site. Okay. Just kita copy. Kita copy yang tu je lah. Okay, terima kasih. Okay. Sama-sama. Okay dah. Okay, sementara itu siapa nak bertanya lagi boleh on mic. Sementara itu cikgu-cikgu yang dah memahami ini, saya minta kami ada satu orang soal sendiri. Saya akan pilih address dan mohon cikgu-cikgu untuk mengisi borang tersebut. Boleh ke tidak tu? Saya pun tak pasti. Sekejap ya. Copy the address. Tak boleh dah pula. Saya belum dalami, tak ada masalah. Saya minta ceramah sekejap. Betul. Dah ada dah yang kod penceramah. Minta maaf ya cikgu, kita terpaksa buat begini ya sebab ada rakan-rakan kita yang menimbulkan masalah kita mula pada semalam. Okey, kod penceramah adalah saya akan tulis dekat bahagian